ada menguatkan kata-katanya sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari tengah-tengah lembah, maka aku berkata, ya Bapak Abdurrahman, gelaran Allah, sesungguhnya orang-orang melontar dari atas bukit, yaitu di belakang Jamrah Aqabah. Maka berkata Abdullah, demi yang tiada Tuhan selain Dia, inilah tempat berdirinya orang yang telah diturunkan ke atasnya surah Al-Baqarah sambil menunjukkan ke arah lembah Mekah yang di hadapan Jamrah Aqabah. Jadi maknanya di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar daripada depan Jamrah Aqabah, depan sini. Jadi kalau sekiranya orang ada lontar ke belakang, kalau boleh dielakkan, jangan. Tetapi tuan-tuan dan puan, sekarang ini kita tak boleh nak komen banyak. Kenapa? Sebab nak kerajaan Saudi, dia dapat Jamrah Aqabah tu bujur. Daripada arah mana pun kalau kita lihat ada tempat melontar. Jadi kalau kita nak kata tak boleh, maka kita pula menyalahi pihak kerajaan. Jadi kalau begitu tuan-tuan dan puan, hanya kalau sekiranya kita nak mengambil jalan berhati-hati yang terlebih selamat, kita ambillah tempat yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar. Daripada lembah Mekah kita lontarkan Jamrah Aqabah. Kalau dulu hanya setengah bulan, sekarang dah jadi panjang, bujur telur. Kiri kanan semua boleh lontar. Tapi kita dah tahu, kita lontarlah sebelah sini. Tapi kalau ada orang nak lontar daripada belah Mina, daripada sebelah Mina dia lontar Jamrah Aqabah, kita no comment. Tak payahlah kita nak gaduh-gaduh. Kerana itu adalah merupakan satu pendapat yang baru dan juga dia adalah daripada keputusan pihak kerajaan Saudi Arabia. Dan sini kita dapat lihat mana pun kita lontar, batu tu dia akan jatuh masuk ke dalam kawah. Batu ni akan jatuh masuk ke dalam kawah. Jadi bila batu tu masuk dalam kawah, maupun daripada sebelah kiri atau sebelah kanan, maka dia tetap jatuh ke dalam tempatnya sama. Jadi itulah sebabnya sebagian ulama mengatakan tak apa, mana-mana pun boleh. Cuma ialah kita mengambil berhati-hati sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kita mengambil jalan iaitu melontar daripada kawasan Mekah. Ini kawasan Mekah kita lontar. Ini kawasan Mina. Kawasan Mina ni kita elakkan. Mana Ustaz tahu ni kawasan Mekah? Itu ada signboard Mekah. Ini menuju ke Mekah. Ini ada signboard Kaabah, menuju pada Kaabah. Jadi bila ada signboard tu, kita tahu dah di kawasan Mekah. Sini, ini kawasan Mina. Jadi tuan-tuan tengoklah signboard tu nanti. Jadi begitulah cara berdoa dia. Jadi kalau zaman dulu, dia batu hanya lontar sini penuh kawasan setengah bulan. Tapi sekarang mana pun dia lontar, masuk ke tengah-tengah, zoom masuk dalam, dia sedut, dia hilang. Masuk dia, dia hilang. Itu dia punya sistem baru yang kerana dia ada vacuum kat bawah. Kalau orang jatuh pun hilang, hilang. Jadi jangan jatuh tuan-tuan dia. Jadi baik-baik. Tapi sekarang dia buat satu usaha. Dia punya tembok ni ada letakkan sponge. Sponge, jadi orang tak boleh termelekat meninggal kat sini. Pasal sponge macam boxing di tempat lain. Itu dia punya cara keselamatan dia. Dan sebagaimana kita tengok tadi pada permulaannya, bagaimana dia telah membuat kompleks ni. Jadi siapnya kompleks ni juga tempat tangganya eskalator. Ini tangga dan juga eskalator ni semua tangga dan eskalator untuk supaya orang-orang boleh keluar dengan mudah dan tidak berkembung antara satu sama lain. Itulah dia keadaan gambaran tempat kompleks melontar Jamrah di Mina sekarang. Baiklah tuan-tuan, sekarang kita cara melontar. Tadi dah kat mana kita berdiri. Cara melontar, dipegang batu itu di antara ibu jari dengan jari telunjuk dengan tangan kanan. Apa-apa yang baik kita buat dengan tangan kanan. Tangan kiri untuk yang kotor. Umpama kita nak cuci najis, angkat kasut, pakai tangan kiri. Tangan kanan ni kita nak salam orang, kita nak memberi, menerima, semua tangan kanan. Sunat diangkat tangan sekira-kira kelihatan putih ketiaknya, tetapi tidak disunatkan untuk wanita demikian. Jadi kalau sekiranya orang lelaki tuan-tuan, angkat tinggi sikit.
nampak putih ketiak kita. Perempuan cukup bawah sajalah. Jadi kenapa kita nak tunjuk tinggi ni? Nak tunjuk keseluruhan. Keseluruhan kita ni nak lontar dia. Itu dia punya sunatnya. Dan disyaratkan lontaran itu benar-benar sebagai lontaran. Maksudnya hendaklah ada gaya hayunan tangan seperti seorang yang melontar. Macam tu tuan-tuan, ya. Jadi kalau sekiranya kalau dia dekat sangat, dia taklah melontar, dia hanya letak, dia takkan kena hayun. Itu baru nama dia melontar. Tapi kalau dia dah dekat sangat tuan-tuan, dia cuma letak saja batu tu kat dalam kawah, itu tak sah. Kenapa? Kerana itu letak. Nampak? Jadi ada orang kata, wah aku kau best lah, aku depan jamrah aku letak je. Pada muka tak sah. Pasal apa tak sah? Itu kan bukan lontar, bukan letak. Nampak tuan-tuan? Jadi bahasa pun memainkan peranan. Meletak bukan melontar. Jadi lontar tu kena ada gaya hayun. Jadi walaupun kita, tak ada orang, walaupun tak ada orang, kita sunat 2-3 hasta jauh sikit daripada jamrah. Kenapa Ustaz jauh sikit? Supaya kita ada gerak melontar. Bismillah, Allahu Akbar. Ada lontar, ada gerak dia. Kalau dah dekat-dekat sana, nak lontar apa? Letak saja. Tapi kalau nak dekat pun, kita kena gayakan dia. Lontar juga. Bismillah, Allahu Akbar. Shoot kat tempat lubang dia masuk dalam. Bismillah, Allahu Akbar. Kita lontarkan dia. Itu dia punya syarat dia tuan-tuan, ya. Jadi ingat, jangan kita meletak, tapi kita melontar. Kalau kita meletak saja, maka itu tidak sah. Baiklah. Jadi cara-cara melontar, dipegang batu itu di antara ibu jarinya jadi telunjuk, dan kemudian sunat angkat tangan sekiranya kelihatan putih ketiak untuk lelaki saja. Dan disyaratkan lontaran itu benar-benar sebagai lontaran. Dan disyaratkan lontaran itu dari perbuatan sendiri. Dia kena sendiri, direct. Dia tak boleh pakai orang tengah. Dia tak boleh pakai panah. Dia shoot, masuk, tak boleh. Dia nak pakai elastik, tak boleh. Nak pakai pistol, tak boleh. Ini semua bukan melontar. Ini memanah, menembak, melastik. Jadi dia punya bahasa pun tak betul. Nampak tuan-tuan? Jadi jangan tuan-tuan bawa elastik dari Singapura tuan-tuan, ya, tak payah. Jadi cukup kita dengan tangan kita sudah. Dan yang kedua, disyaratkan lontaran one by one, 7 anak batu semuanya. 7 anak batu. Dan disyaratkan dilontar itu satu persatu, one by one. Kalau dilontarkan dengan sekaligus, kita lontarkan sekaligus, maka hanya dikira satu juga. Nampak tuan-tuan, ya? Tak boleh kita lontar serta tak boleh. Jadi tuan-tuan jangan nak shortcut. Alah leceh, kali lontar sekali dah habis masuk. Tak boleh, ya. Jadi semua tu kita kena faham tuan-tuan, jangan nak buat-buat ikut style sendiri. Jadi disunatkan berturut-turut antara 7 anak batu. Jika terpisah lama antara satu lontaran dengan berikutnya, sebaik-baiknya dimulakan balik. Jadi begitulah dalam masa kita melontar tu. Bismillah, Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3. Sekali kita pun kena tolak bala tentera Turki. Waktu kita datang, orang Afrika datang. Bila dah tercampak kita, nak sambung balik. Boleh tak sambung balik? Boleh. Tadi 3, ada masuk 4 pula. Tetapi kalau sekiranya terpisah lama tu kira-kira macam mana? Bila kita rasa dah lama, awak mula baliklah, itu lebih afdal. Supaya tidaklah maknanya ini buat 3, ini buat 4. Tetapi kalau sekiranya terpisah sekejap saja, orang-orang ni buat kira-kira dah dia pun pergi, kita pun boleh sambung balik.